Sequel. Dia macam mirror. Ya. Okey, dah berjaya rekod. Dah record lah cikgu. Yes. Itulah saya tekan-tekan tadi. Okey, saya ulang Jubin dia, asal dia daripada yang dia beri gambar dia sini 8, 4, 2, 1. Kemudian 2, 4, 8. Kemudian dia ada arrow bawah, arrow atas. Maknanya akan ada susunan lagi di atas dan di bawah. Susunan jubin ini, tiles ni. Jadi sekarang saya nak bina satu sequence, satu sequence untuk menjawab soalan progression ini. Saya akan guna sequence saya dua bilangan ni, bilangan jubin bilangan tiles. 2, 4, 8. Jadi saya akan ambil yang atas saja. Saya akan ambil kira yang atas. Jadi sini 2, 4, 8. Ini tadi dari soalan. Jumlah jubin untuk semua yang dia buat ini, dia tampal ini 509 jubin. Yang ini saya ambil 2, 4, 8 ini, 2, 4, 8 ini daripada yang atas sahaja. Ini patut ada lagi lah yang lain. Jadi ini sepatutnya ada lagi lah yang lain bilangan dia. Tapi saya ambil kira yang ini sahaja dulu. Saya nak kira berapa baris untuk yang atas sahaja. Saya nak kira untuk yang atas dahulu. Sebab tu saya guna sequence 2, 4, 8. Saya akan guna 2, 4, 8 sini. Setakat ni boleh faham tak? Yang ini dengan yang ini. Itu sahaja dulu. Boleh faham ke tidak? Boleh cikgu. Okay. So both of them are the sequence of the 509, right teacher? Pardon? Semula pilotus tak dengar. So both of the macam mana itu blok lah. Itu arah dia sama dengan 509 lah cikgu. Itu jumlah blok semua, jumlah jubin semua, jumlah tiles semua. Tapi yang ini saya nak buat yang ini dulu. Saya nak you faham saya ambil 248 ni kenapa? Saya ambil dari sini. So maksud cikgu itu the first few rows lah teacher. Yang ini saja, ya. 3 ini saja. Saya nak awak faham saya ambil ini kenapa, dari mana. Saya ambil ini dari sini supaya saya dapat bina satu sequence untuk menjawab soalan progression. Okay, understand teacher. Okay, so now we get the sequence 2, 4, 8. So we know the value of A is 2 and the value of R 4/2, 8/4. 4/2, 2, 8/4, 2. So saya tahu ini R, 2. Kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Sebab kalau saya kira D, 4 minus 2, 2. 8 minus 4, 4. So ini tak sama. D dia tak sama, bukan D. Jadi dia bukan arithmetic progression. Dia adalah geometric progression. Dia ada A, dia ada R. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Can teacher. Sampai sini boleh faham? Can teacher. Okay, respon respon cepat. Saya nak awak betul-betul faham setiap langkah ni. Okay, sekarang ini, yang ini nanti, yang ini saya tak nak guna yang ini. Saya tak nak guna terus yang ini. Saya buat, okay, saya ambil sequence ini hanya untuk yang atas ini sahaja kan. Jadi saya nak tahu berapa bilangan tiles untuk bahagian atas sahaja. Berapa bilangan tiles untuk yang atas sahaja. Jadi saya tahu total semua ini, this total of tiles is 509. Semua ini, semua ini 509. Okay, saya bulat dengan warna merah. Semua ini dari atas sampai bawah termasuk yang anak panah ni, semua ini 509. Tapi sekarang saya nak hanya yang atas ini saja, hanya yang dalam ini saja. So macam mana saya nak tahu bilangan dia? Total 509. Saya minus 1 sebab saya tak kira yang satu ni. Okay, 509 minus 1. Okay, saya tolak. Saya dapat 508.
Kemudian saya bahagi 2. Kenapa saya bahagi 2? Kerana bilangan yang di atas ini sama dengan bilangan yang di bawah. Sebab tu saya bahagi 2. Ya, 509 tolak 1. Kemudian saya bahagi dengan 2. Saya dapat 254. So the total number of tiles for this part only is 254. Sampai sini. Boleh faham tak? Hanya saya nak cari bilangan tile yang atas sahaja. Teacher, but the question is not finished yet, right, teacher? Untuk Belum habis lagi. untuk Belum lagi. belum lagi. Ini untuk A. Ini saya nak buat untuk A. Belum lagi. Saya baru nak terangkan je. Belum Okay. habis lagi ni. Okay. Okey, saya nak tahu SN ini untuk yang atas sahaja. Boleh faham tak kenapa dapat 254? Faham, Amir? Kurang faham sikit cikgu. Siapa lagi ada orang lain? Divya faham Divya? Tak respon. Henry faham Henry? Yes, teacher, I understand. Cikgu Divya kata dia faham. Okay, saya pun baru baca. Thank you. Saya ulang Saya ulang. Soalan tadi dia beritahu the total number of tiles is 509. Total semua 509. Sekarang ini saya nak cari berapa bilangan yang atas ini sahaja jumlah tiles. Sebab saya guna sekuen untuk yang atas sahaja. Janjang saya ni, sekuen saya ni saya guna hanya yang atas. Jadi saya nak tahu total dia di atas berapa. Semua ini adalah 509. Saya tolak yang satu ni, yang tengah ini saya tolak, saya dapat 508. Kemudian saya bahagi 2. Saya bahagi 2 kerana dua-dua ini adalah benda yang sama. Dua-dua ini adalah susunan yang sama. Jadi saya bahagi 2, saya dapat nilai tile yang di atas ini adalah 254. Okey? Oh, cikgu nak divide 2 because we want to find the one from above, one part only, right? Yes. Up and down, these two part are equal. So I want just one part. Saya nak satu bahagian saja. So saya bahagi dengan 2. Sebab tu saya dapat 254. Okey. Sebenarnya tugas kita ni, kita nak cari N. Soalan dia tadi, dia nak bilangan baris. Berapa bilangan baris? Dia nak N sebenarnya. Jadi, Sn, the formula Sn adalah A R power of N minus 1 over R minus 1. This is the formula for geometric progression for Sn. Tadi, 254 Sn kita. So I substitute into the formula, I substitute the value of A and R, just now A2, R2. So saya gantikan dalam formula A2, R2. Okay, saya dapat ini. Okay, ini 1, so 2 kuasa N tolak 1, ini 254. Saya bahagikan 254 dengan 2. 2 ni saya bawa ke kiri, jadi bahagi. So I get 127. Ini dapat 2 power of N minus 1. So I get 2 power of N equal to 128. Okay, then change to the same base. 2 power of 7. This is equal to 2 power of N. Jadi N saya sama dengan 7. Okay, sebelum saya terang N ini apa, boleh faham tak pengiraan saya ini? Boleh cikgu. Boleh, okay, good. N7 ini adalah bilangan baris bagi tiles di bahagian atas ini. Maknanya T1 tadi kan kita ambil sekuen 2 kan. Ini T1 sebutan pertama. T2, T3 sampailah dia ada 7 baris pada bulatan yang atas ini. N ini mewakili bilangan baris bagi yang atas ini. Kenapa bagi yang atas? Sebab
Tadi saya ambil kira nilai A dan R bagi sekuen yang ini. 248. 248 ini saya dapat dari sini. Maka nilai N ini adalah bagi baris yang atas saja. Oleh itu nilai baris bagi yang atas adalah 7 baris. Sampai situ. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, very good. Sekarang dia nak soalan dia bilangan baris bagi semua. Bagi semua. Bukan atas sahaja. Jadi saya perlu buat number of row of tiles that can be arranged. Sini 7. Ni 7 baris. Sini berapa baris? 7. Very good. Atas 7, bawah 7. Ada satu ini tadi kita asingkan tak kira sekali. So 7, 7, 14. Total sini 15. Jadi jumlah row is 15 rows. Boleh faham? Boleh cikgu. Very good. Okay, 3 markah. Di mana markah dia? Okay, di mana markah dia? Markah pertama, 3 markah ke? Sekejap saya check balik. 3 markah. Markah pertama apabila awak keluarkan A dan R. Ini P1, pengetahuan 1. You tahu apa nilai A, apa nilai R. Okay, itu P1. Sebab tu kalau soalan progression mesti tulis A, R. Ataupun A dan D. Okay, kemudian you gunakan formula, you gantikan nilai yang betul pada formula yang betul. This is the formula, this is the formula. Tulis formula tak ada markah. But you substitute the correct value to the correct formula. So this is K1. Okay, K1. Kemudian, kalau saya tengok pada soalan ni, saya rasa pemarkahan dia agak tak balance dengan B. Sebab B tu sebenarnya ringkas saja cara kerja dia. Sepatutnya yang A ni boleh dapat 4 markah. Boleh diletak 4 markah. So di sini 1 markah, ini 1 markah. Saya tukar ya markah dia tu. And you get the value of N, this is K1 or N1. Okay. Yang ini dapat N1. So 4 markah. Ini K lagi. K kaedah lah, masih kaedah lagi. So N, P1, K1, N1. So 4 markah. Soalan B tadi dia tanya the number of tiles in the bottom row. Apakah bilangan Jubin pada baris paling bawah? Sorry. Baris paling bawah. Baris paling bawah adakah sama dengan baris paling atas? Sama Ya. ke tidak? Sama. Ya. Baris paling atas ini adalah T7. Sebab kita punya bilangan tadi kan ada 7 baris kan? Jadi ini adalah T7. Kita cari sahaja T7. T7 formula dia adalah Tn for geometric AR to the power of n minus 1. Itu formula dia. Tapi dia nak T7. So 2 substitute 2 ni T7. 2 times 2 to the power of 6. 6 come from 7 minus 1. So you multiply, you get T7 is 128. So markah dia, you gantikan nilai yang betul pada formula yang betul, K1. Jawapan akhir N1. Atau lebih selamat, mungkin ini saya tak muat, saya tak tulis pula dia punya jawapan yang sepatutnya. Seeloknya you tulis begini. Number of tiles, ini lebih selamat. Number of tiles in the bottom row, you buat dalam bentuk ayat yang dia kehendaki. Equal to 128. Tulis begitu. Untuk selamat, you tulis macam ni jawapan akhir. So di sini, sebab soalan dia tak tanya T7. Dia tanya number of tiles in the bottom row. So N, 1, 2, 8, and 1. Boleh faham? Boleh cikgu.
Boleh, Soalan cikgu. pertama keluar dah terus kebat kan. Macam ni lah progression. You kena faham situasi dia, you bina sequence, baru you boleh senang nak jawab. You kena faham situasi, you bina sequence, kemudian baru you senang nak jawab. Kena tahu dia GP atau arithmetic, GP atau AP. Okay, next. Boleh saya teruskan nombor 2? Can, teacher. Okay, nombor 2 pun soalan dia. Soalan 3 soalan 2 tu cross pangkah. Soalan 3 pun kebat ni. Perlu ke saya share screen untuk awak lihat soalan? Boleh. Boleh, saya try. Semalam saya dah hantar juga kan dalam grup kan, boleh rujuk juga ni saya try share juga. Okay, nampak screen saya? Saya tutup dulu kertas saya. Okay, nampak tak screen saya? Nampak. Nampak. Okay, soalan dia agak kabur sikit. Okay. Soalan ini pun soalan kebat, hati-hati. Okay, dia lepaskan yoyo 48. Okay, di bawah jarinya, below from his finger. He lets the yo-yo ball move up and down vertically by itself. After the first bounce, okay yang ini yo-yo dia. Dia sampai ke bawah 48 cm dia boleh pergi. Okay, dia naik atas. Okay. Kalau you tengok kepada gambar rajah ini, mungkin ada yang confused dah. Macam mana gambar rajah dia ni? Okay, tak apa, kita baca dulu. After the first bounce, the yo-yo ball bounced 3/4 from its previous length as shown in diagram 3. Selepas lantunan pertama, bola yo-yo itu melantun sebanyak 3/4 daripada jarak sebelumnya. Seperti ditunjukkan dalam rajah 3. Okay, the yo-yo ball continue bouncing until it stop. Okay, bola yo-yo itu terus melantun sehingga berhenti. Kelas, kalau melibatkan yo-yo, melibatkan jam ataupun melibatkan bandul, itu semua adalah geometric progression. Ingat, soalan yang melibatkan bandul, bandul, melibatkan yo-yo, lagi melibatkan apa tadi saya cakap? Lagi satu. Jam. Itu semua adalah geometric progression. Bola melantun pun geometric progression. Okay, awak boleh tulislah apa maklumat yang saya beritahu ini untuk peringatan awak. Okay. Ini pertama kali. Tadi 48 cm. Kemudian melantun sebanyak 3/4 daripada jarak sebelumnya. Maknanya ini adalah 3/4 dia melantun. Kan yo-yo, lepas tu dia melantun naik atas kan? Yang ini adalah 3/4 daripada 48. Okay, ini adalah 3/4 daripada 48. Dia melantun. Ni maksudnya yo-yo naik atas. Ni yang melantun ni. Ini yang melantun. Kemudian dari sini dia turun balik. Dia melantun, dia sampai sini pula. Okay, itu maksud dia. Jadi sekarang soalan pertama dia, ada berapa soalan? Okay, 2 saja. Sekejap check. Okay, 2 soalan saja. Soalan pertama dia, find the number of bounce when the distance of the yo-yo ball from Ahchon finger is 46.48 cm. Bilangan lantunan, berapa kali dia lantun apabila jarak bola yo-yo itu dari jari Ahchon ialah 46.48. Baik, soalan yang pertama ini mungkin ada yang dah confused sebab apa? Tengok ayat dia betul-betul. Dia nak bilangan lantunan. Okey, ini adalah N. Ini adalah N. Bila jarak dari jari Ahchon 46.48. Maknanya ini jari Ahchon. Jarak dia daripada jari Ahchon 46.48. Maknanya dia akan jadi lagi bawah sini.
maknanya dia akan berada di sini. Dia berada di bawah yoyo ni. Okey, nanti saya akan lukiskan. Awak fahamkan dulu situasi dia. 46.48 ini bermakna dari sini ke bawah. Ini 46.48. Okay, itu yang pertama. Kemudian dia kata total distance, yang kedua jumlah jarak. Total distance yang dilalui oleh bola, travel by the yo-yo ball from his first bounce until it stop. Yang dilalui oleh bola yoyo bermula dari lantunan pertama sehingga berhenti. Jadi yang ini dia nak jumlah jarak, okey, jarak yoyo ni ni dia lalu. Ini yang pertama. Kemudian yoyo tu akan naik atas, dia melantun sampai sini. Kemudian dia turun bawah lagi. Maknanya sini dah 2 kali lalu. Dia naik atas, dia turun bawah. Ini dah 2 kali kan sebab dia melantun kan. Kemudian ini pun dia naik atas, kemudian dia akan turun bawah. Ini pun 2 kali juga. Nanti yang seterusnya dia naik atas, rendah sikit, dia turun bawah. Ini pun nanti 2 kali juga. Betul tak? Boleh faham tak pergerakan yoyo ni? Boleh faham? Boleh nampak tak? Boleh faham cikgu. Okay, now soalan dia saya dah tunjuk. Sekarang mari kita selesaikan. Stop sharing. Okay, tengok kepada kertas saya. Tengok kepada kertas saya. Boleh nampak kertas saya tak? Okey dah. Boleh. Okey. Kita tahu tadi dia adalah geometric progression. Baik, saya lukiskan dia punya yoyo tadi. Ini 48. 3/4 darab 48 saya dapat 36. 36 ni adalah jarak yang ini. Dia lantun tadi. Ini 36. 3/4 daripada 36, 27. Yang ini jarak 27. 3/4 darab 27 dapat 20.25. Sini 20.25. Boleh faham tak saya punya ini? Ini. Boleh cikgu, boleh faham. Dia macam reduce cikgu. Yes, dia reduce. Okay, sebab saya bukan pertama sekali saya bimbang, murid akan ingat 36 ini, sekejap Okay, saya bimbang murid akan ingat 36 ini adalah dari sini ke sini. Dia akan ingat sini, salah. Okay, 36 itu adalah dari bawah hingga sini. Sebab ayat dia, kena baca ayat dia berulang kali. Ayat dia beritahu dia melantun. Maknanya ini yang dia melantun ni. Ini yang dia melantun. Yoyo tu dia melantun di sini. Melantun sebanyak 3/4 daripada jarak sebelumnya. Maknanya 3/4 dari jarak 48. Inilah dia punya jarak yang dia lantun tu. Sebab itu 36 dari bawah sampai atas. Bukan daripada atas sampai sini. Bukan situ. Awak kena faham situasi dia juga. Okay, boleh faham Jadi, saya kata kalau soalan progression, mesti awak tahu situasi dia, ini situasi dia, dan awak mesti tahu dia punya progression. Okay, awak kena tahu dia punya progression. Sekarang ini, progression ini dia akan bermula dari sini. Kita mula dari sini. Sebab apa kita mula dari sini? Sebab yang ini melantun. Yang ini melantun. Ini melantun. Adakah ini melantun? Tidak. Tidak. Yang pertama ni tak melantun. Kalau yoyo, you baring. Okay, dia naik atas, kemudian dia turun. Kemudian dia naik atas, dia turun. So, progression ini hanya yang sama situasi dia sahaja. Okay, yang sama situasi dia, yang sama situasi yang melantun daripada 36, 48 tak termasuk. Jadi kita akan buat sekuen dia daripada 36, 27, 20.25 dan seterusnya. Macam saya sebut tadi, progression, soalan progression, faham situasi dia dan bina dia punya sekuen. Awak faham tak saya buat sekuen sini? Faham cikgu.
Faham. Yang lain boleh faham? Cikgu, saya ada soalan. Cikgu, saya ada soalan. Ya, sila. Kalau dia menurun, dia kena darab 2 sebab macam Jangan lagi. Kita nak ambil jarak sahaja. Jangan darab 2. Kita nak tahu jarak ini sahaja. Kita nak tahu jarak daripada bawah ke atas ini sahaja. Kita buat sequence itu dahulu. Jangan lagi. Okey, baik cikgu. Okey. Boleh saya teruskan? Yang lain boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey. Sekarang ini, tadi soalan pertama dia. Kalau awak ingat, soalan pertama dia tanya berapa bilangan lantunan sekiranya yang akhir ni bukan akhir, ini belum akhir lagi. Berapa nilai N jika yang ini adalah 1.52. Maknanya 1.52 di sini. Okay, itu soalan dia sebenarnya. Okay, dia nak tahu N. Bila sini 1.52. Ini adalah Tn. Ini T1, T2, T3. So ini Tn. Okay, sekarang ini soalan dia ni tadi nak tanya apa N bila dia punya jarak ini 1.52. So kita guna formula Tn sama dengan AR to the power of N minus 1 sebab ini geometric progression. Kena keluarkan A apa, R apa. Mesti kena tulis. A apa, R apa. 36, 3/4. Jadi masukkan dalam formula Tn ini adalah 1.52. 1.52. Ya. 1.52. A 36. R ini 3/4. Kuasa N tolak 1. 36 bawa ke kiri jadi bahagi. Okay, saya dapat nilai ini. Saya kena log kedua-dua bahagian sebab ini ada kuasa, ada indeks. Saya logkan kedua-dua bahagian. Jadi log 0.0422 log 3/4 kuasa N tolak 1. N tolak 1 kita bawa ke depan. Okay, ini tekan kalkulator. This is negative. Log 3/4 to the base of 10 pun tekan kalkulator. This is also negative. Write in bracket. Okay, write in bracket untuk keselamatan. Operasi ini adalah darab. Kita bawa ke kiri ini dia jadi bahagi. Bila kita bahagikan, saya dapat 11. So N minus 1 equal to 11. N equal to 12. Okay, bermakna number of bonds equal to 12. Boleh faham? Boleh, teacher. Okay. Priya, boleh faham Priya? Boleh. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Soalan B tadi, dia tanya berapa total distance, berapa jumlah jarak yoyo ini bergerak. Okay, berapa jumlah jarak yoyo ini bergerak. Jumlah jarak yoyo ini bergerak. Okay, yang ini belum habis lagi. Yang ini akan ada lagi rendah sampai dia stop. Okay, di sini saya nak ingatkan murid-murid. Sekejap salah. Tadi saya dah sebut. Kalau dia ball melantun, lagi apa? Yo-yo. Tadi apa tadi saya sebut? Bandul. Ada lagi satu. Jam. Yes, jam. Ini adalah GP, geometric progression. Dan dia takkan ada SN. Case ini dia akan ambil S infinity. Okay, ini untuk case ini S infinity equal to A over 1 minus R. Dia akan guna rumus S infinity. Okay, ingat untuk ball, yoyo, bandul, jam, dia GP.
Mungkin ada lagi. Kalau saya ingat lagi nanti saya beritahu. Okay, dia adalah geometric progression. Bila dia tanya jumlah jarak yang dilalui, kita akan guna formula S infinity. Baik. Tadi kita punya sequence adalah untuk 36, maknanya satu laluan saja, yang ini, yang ini, yang ini. Okay. 36 dengan 27 tu dia sini 36, ni 27. Ini 20.25. Maknanya kalau saya guna sequence ini, saya cari satu laluan sahaja dahulu. Saya guna rumus 36 per 1 tolak R. R adalah 3/4, 1/4. So 144 ini hanya untuk one side sahaja. Baru untuk ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi yo-yo ini dia akan macam ni kan. Dia akan berulang kan. Ini pun jumlah jarak yang sama. Dua ni. Ini jarak yang sama. Ini jarak yang sama. Jadi 144 tu saya perlu darab dengan 2. 144 saya perlu darab dengan 2. Dan saya tambah dengan 48 kerana 48 tadi permulaan yang kita tak masuk dalam sequence kita tadi. Sebab tu saya tambah sini dengan 48. So 2 darab 144 tambah 48 saya dapat 336. Boleh faham tak? Boleh. Insyirah faham Insyirah? Boleh faham ke Insyirah? Wong Yu? Faham, bagus. Wong Yu faham ke? Tak faham bagi tahu mana. Saya terangkan yang mana yang awak tak faham. Kalau tak faham bagi tahu. Wong Yu? Okey, faham. Adis faham. Okey, good. Wong Yu faham ke? Syazvin faham Syazvin? Faham, good. Kalisha, boleh faham Kalisha? Dini boleh faham ke? Boleh, cikgu. Syazvin faham. Okey, good. Dini boleh faham ke? Boleh cikgu. Okay, good. Tak faham tak apa, tanya je. Biar keluar Google Meet ni faham. Jangan keluar Google Meet ni tak faham. Keluar Google Meet faham. Jangan malu nak tanya. Okey. Itu sahaja untuk hari ini, dah 1.40. Saya bincang 2 soalan dahulu. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu.